Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya berharap agar anak-anak sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sambung kembali kelas PDPR tahun 1 bagi tahun 2022 bersama dengan Ustazah Nurul Jannah bermula jam 3 hingga 4 petang. Anak-anak masih ingat lagi tak siapakah Ustazah Nurul Jannah? Apakah subjek yang akan diajar oleh Ustazah Jannah? Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, jom Ustazah perkenalkan diri Ustazah lagi sekali terlebih dahulu. Okey, nama Ustazah ialah Nurul Jannah binti Muhammad Nur. Anak-anak boleh panggil Ustazah dengan panggilan Ustazah Jannah. Ustazah merupakan guru kelas bagi tahun 1 Ibn Sina. Okey, Ustazah juga akan mengajar anak-anak bagi subjek ulum syariah. Tidak lupa juga, bukan sahaja Ustazah akan ajar anak-anak subjek ulum syariah, tetapi Ustazah juga akan mengajar subjek jawi bagi tahun 1 Ibnu Battutah. Jadi, bagi kelas 1 Ibn Sina dan juga 1 Ibnu Battutah, Ustazah akan ajar anak-anak semua bagi pelajaran jawi dan juga pelajaran ulum syariah. Okey, pada hari ini, bermula jam 3 hingga 4 petang, jom anak-anak kita belajar subjek jawi bersama dengan Ustazah. Apa itu jawi ya Ustazah? Okey, jom kita kenali apakah itu jawi bersama dengan Ustazah Jannah. Okey, hari ini Ustazah akan fokuskan, kita akan belajar subjek jawi bersama dengan Ustazah Nurul Jannah binti Muhammad Nur. Okey, baik anak-anak, pada hari ini jom anak-anak kita bersama dengan Ustazah, kita terokai dan kita kenal pasti dan kita ketahui apakah itu jawi, apakah yang akan anak-anak pelajari dalam mata pelajaran jawi bersama dengan Ustazah. Jom anak-anak, Ustazah akan perkenalkan kepada anak-anak setiap tajuk yang akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah. Okey, pada hari ini, topik kita pada hari ini ialah Ustazah akan perkenalkan kepada anak-anak sukatan pelajaran jawi tahun 1 ataupun isi kandungan jawi tahun 1. Okey, sukatan pelajaran jawi ini merangkumi pelajaran-pelajaran ataupun topik-topik yang akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah di dalam kelas yang akan datang. Cuma pada hari ini, Ustazah akan perkenalkan secara sepintas lalu supaya anak-anak dapat mengetahui apakah yang akan kita belajar di dalam kelas seterusnya. Okey anak-anak, okey, sebagaimana yang anak-anak ketahui dan anak-anak maklumi, okey, jawi bagi pelajaran jawi tahun 1, anak-anak akan didedahkan dengan 10 tajuk secara keseluruhan. Okey, anak-anak akan bersama dengan Ustazah, kita akan belajar 10 tajuk secara keseluruhan bermula daripada mengenal huruf sehinggalah anak-anak dapat dan mampu membaca setiap ayat mudah bukan sahaja dengan lancar tetapi dengan cemerlang, insya-Allah. Jadi anak-anak, jom Ustazah perkenalkan satu persatu setiap topik. Okey, tajuk pertama yang akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah ialah kenal huruf. Okey, tajuk yang kedua ialah huruf vokal. Tajuk yang ketiga, menulis huruf bersambung. Tajuk yang keempat, suku kata terbuka. Apa itu Ustazah suku kata terbuka? Anak-anak jangan bimbang. Semua ini akan Ustazah jelaskan satu persatu di dalam kelas yang akan datang. Okey, tajuk yang kelima pula ialah perkataan satu suku kata tertutup. Okey, pelajaran yang keenam, perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup. Okey, pelajaran yang ketujuh pula ialah perkataan dua suku kata tertutup dan terbuka. Pelajaran ke-8 mengenai perkataan dua suku kata tertutup dan tertutup. Pelajaran ke-9 perkataan tiga suku kata dan ke atas. Manakala pelajaran yang terakhir, tajuk yang terakhir ialah membaca ayat mudah. Okey, apabila anak-anak sudah dapat mengenal huruf jawi, anak-anak sudah mampu menulis huruf jawi, sudah mampu mengeja satu persatu perkataan jawi, maka di akhir pelajaran kita nanti, insya-Allah anak-anak dapat dan mampu membaca setiap ayat dengan mudah dan lancar, insya-Allah. Yang pastinya anak-anak mestilah sentiasa bersemangat dan ceria untuk meneruskan pembelajaran bersama dengan Ustazah. Insya-Allah pembelajaran bersama dengan Ustazah, Ustazah akan selitkan pembelajaran secara kreatif, inovatif serta menarik dan juga seronok. Okey, jom anak-anak Ustazah jelaskan satu persatu pula bagi setiap topik. Okey, topik yang pertama, tajuk pertama yang akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah ialah kenal huruf. Anak-anak kenal tak huruf jawi? Okey, pertama sekali dalam pelajaran jawi, anak-anak akan belajar mengenal huruf jawi bersama dengan Ustazah. Bermula daripada awal hingga akhir. Bermula daripada alif sehingga ya. Bermula daripada A sampai Z. Okey, kita tengok. Okey, huruf jawi ada 31 huruf secara keseluruhan. Huruf jawi ada 31 huruf secara keseluruhan. Okey, bermula daripada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain,
Rin, Fa, Qaf. Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya, Ta marbutah dan juga Ya tanpa titik. Okey, jadi huruf Jawi ada 31 huruf secara keseluruhan. Kesemua huruf ini, anak-anak akan kenal satu persatu bersama dengan Ustazah sehinggalah anak-anak dapat menulis setiap huruf tersebut dan juga dapat membaca setiap huruf yang anak-anak sudah kenal pasti. Okey, tajuk yang kedua pula ialah huruf vokal. Okey, huruf vokal anak-anak tahu tak apakah huruf vokal bagi pelajaran Jawi? Okey, jom kita lihat. Okey, huruf vokal bagi pelajaran Jawi ada 3 sahaja. Huruf vokal bagi pelajaran Jawi ada 3, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Okey, di dalam kelas yang akan datang, pada minggu hadapan, Ustazah akan perkenalkan kepada anak-anak setiap huruf vokal ini dan bagaimana untuk anak-anak menggunakan huruf vokal, bagaimana untuk anak-anak menyebut huruf vokal di dalam pelajaran Jawi dan juga apakah fungsi setiap huruf vokal ini. Dan apabila anak-anak sudah mengetahui fungsi setiap huruf vokal, insya-Allah anak-anak mampu membaca dan mengeja huruf Jawi dengan lancar sekali, insya-Allah. Okey, jom kita lihat pula pelajaran yang ketiga. Okey, tajuk yang ketiga pula ialah menulis huruf bersambung. Okey, apabila anak-anak sudah mengenal huruf Jawi, mampu mengenal 31 huruf Jawi, mampu membezakan setiap huruf Jawi, anak-anak akan diajar oleh Ustazah untuk menulis huruf bersambung. Bagaimana untuk sambungkan huruf ba dengan ta. Bagaimana untuk anak-anak sambungkan dengan huruf mim dan juga huruf nun. Bagaimana untuk anak-anak sambungkan huruf sin dengan shin. Bagaimana untuk anak-anak sambungkan huruf dad dengan alif. Bagaimana untuk anak-anak sambungkan dengan huruf ta, za dengan huruf ya. Semua ini akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah. Yang penting, anak-anak mestilah sentiasa bersemangat untuk belajar bersama dengan Ustazah di dalam kelas kafah, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat pula pelajaran keempat. Pelajaran keempat ialah perkataan suku kata terbuka. Pelajaran keempat ialah suku kata terbuka. Apa itu suku kata terbuka, Ustazah? Suku kata membawa maksud sebutan. Suku kata membawa maksud sebutan. Contohnya sebutan bola, ataupun perkataan pen, perkataan kad, perkataan buku, perkataan almari, perkataan katil, perkataan kotak, perkataan kasut, selipar, perkataan kertas. Semua perkataan ataupun sebutan ini kita panggilnya ataupun kita kenalinya sebagai suku kata. Setiap sebutan, contohnya sebutan pen, gold, sos, jus, kad, beg. Semua sebutan ini dikenali sebagai suku kata. Apakah itu pula suku kata terbuka? Suku kata terbuka ialah apabila setiap sebutan berakhir dengan huruf vokal. Macam mana pula, Ustazah? Semua ini akan anak-anak belajar bersama dengan Ustazah di dalam kelas yang akan datang. Anak-anak jangan bimbang. InsyaAllah anak-anak akan didedahkan daripada awal sehingga akhir. Kita lihat pula pelajaran yang kelima, iaitu perkataan satu suku kata tertutup. Anak-anak, apakah suku kata yang Ustazah sebut tadi? Anak-anak ingat tak? Apakah suku kata yang Ustazah sebut tadi? Suku kata membawa maksud sebutan. Sebagai contoh perkataan sos, jus, pen, kad, gold, beg. Semua sebutan ini dikenali dengan satu suku kata. Dikenali dengan suku kata. Suku kata terbuka ialah apabila setiap sebutan tersebut berakhir dengan huruf vokal. Suku kata tertutup pula ialah apabila sebutan berakhir dengan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan, Ustazah? Huruf konsonan ialah huruf selain daripada huruf vokal. Huruf vokal ada 3 tadi kan, yang anak-anak belajar dengan Ustazah. Huruf vokal ada 3, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Jadi selain daripada huruf alif, selain daripada huruf waw dan juga selain daripada huruf ya, kita kenali sebagai huruf konsonan. Sebagai contoh, huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf jim, ha, kha, dal, zal, ra, za dan huruf-huruf selain daripada huruf alif, selain daripada huruf waw, selain daripada huruf ya, dikenali sebagai huruf konsonan. Jadi suku kata terbuka ialah sebutan yang berakhir dengan huruf vokal, manakala suku kata tertutup pula ialah sebutan yang berakhir dengan huruf konsonan. Jom kita lihat pelajaran yang keenam pula.
Pelajaran yang keenam ialah perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup. Kalau tadi suku kata terbuka, suku kata tertutup. Tetapi pelajaran keenam ini anak-anak akan didedahkan dengan perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup. Okey, dua suku kata membawa maksud dua sebutan. Okey, contoh perkataan kasut. Ka sebutan yang pertama, sut sebutan yang kedua. Jadi kasut merupakan dua sebutan, maka dikenali sebagai dua suku kata. Manakala dua suku kata terbuka dan tertutup ini adalah apabila sebutan tersebut berakhir dengan huruf vokal dan juga huruf konsonan. Anak-anak jangan bimbang, semua ini akan Ustazah jelaskan. Ustazah akan bantu anak-anak sehinggalah anak-anak mampu mengenal dan membaca setiap suku kata yang akan kita belajar di dalam kelas-kelas yang akan datang. Anak-anak jangan bimbang. Ustazah akan bantu anak-anak bermula daripada awal sehingga akhir. Boleh ya anak-anak? Selain daripada perkataan kasut, perkataan buku, langsir, tudung, kotak, kucing, lembu, bola, kertas. Dan setiap perkataan yang mengandungi dua sebutan kita kenali sebagai dua sukukata. Pelajaran yang ketujuh pula ialah perkataan dua sukukata tertutup dan terbuka. Kalau tadi dua sukukata terbuka dan tertutup. Jadi anak-anak, perkataan dua sukukata ini membawa maksud dua sebutan. Sebagai contoh perkataan bantal. Lagi apa lagi anak-anak? Tingkap, pintu, nasi. Lagi kotak. Semua perkataan yang mempunyai dua sebutan dikenali juga sebagai dua sukukata. Dua sukukata tertutup apabila sebutan tersebut berakhir dengan huruf konsonan. Sukukata terbuka apabila sebutan tersebut berakhir dengan huruf vokal. Jadi dua sukukata tertutup dan terbuka ialah apabila setiap sebutan jawi berakhir dengan huruf konsonan dan juga huruf vokal. Jom kita lihat pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 pula ialah perkataan dua sukukata tertutup dan tertutup. Juga sama. Kalau tadi perkataan dua sukukata tertutup dan terbuka, pelajaran ke-8 ini anak-anak akan belajar bersama dengan Ustazah perkataan dua sukukata tertutup dan tertutup ialah apabila dua sukukata ataupun dua sebutan berakhir dengan huruf konsonan dan juga huruf konsonan. InsyaAllah anak-anak akan diberikan penjelasan lebih lagi di dalam kelas yang akan datang. Seterusnya kita lihat pula pelajaran yang ke-9. Apabila anak-anak sudah mampu menguasai perkataan satu suku kata terbuka, satu suku kata tertutup, perkataan dua suku kata terbuka, perkataan dua suku kata tertutup, perkataan dua suku kata terbuka dan tertutup ialah apabila digabungkan dengan huruf vokal dan juga huruf konsonan. Perkataan dua suku kata tertutup dan terbuka, perkataan dua suku kata tertutup dan tertutup apabila anak-anak sudah mampu menguasai pelajaran ini, sudah mampu mengenali pelajaran ini yang pastinya menarik, seronok dan mudah sekali, maka anak-anak juga mampu menguasai perkataan tiga suku kata. Jadi pelajaran ke-9 ini anak-anak akan belajar bersama dengan Ustazah perkataan tiga suku kata dan ke atas. Perkataan tiga suku kata ini ialah apabila sesuatu perkataan itu mempunyai tiga sebutan. Suku kata membawa maksud sebutan. Jadi tiga suku kata ialah apabila perkataan itu mempunyai tiga sebutan. Tiga suku kata ialah tiga sebutan. Suku kata sebutan. Tiga suku kata ialah tiga sebutan. Kereta, kepala, telaga, menara, bahaya. Semua ini merangkumi tiga sebutan dan ianya dikenali sebagai tiga suku kata. Dan ke atas ini apabila sesuatu perkataan itu mempunyai tiga sebutan ke atas, mempunyai empat sebutan. Sebagai contoh perkataan panorama, matahari, angkasawan. Anak-anak ada yang bercita-cita nak jadi angkasawan tak? Semua ini akan kita belajar di dalam kelas yang akan datang. InsyaAllah Ustazah akan bantu anak-anak bermula daripada awal hingga akhir, bermula daripada mengenal huruf sehingga anak-anak mampu membaca ayat mudah. Jadi apabila anak-anak sudah mampu mengenal huruf, sudah mampu mengenal huruf vokal, sudah mampu membezakan antara perkataan satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, sudah mengenali apa itu suku kata terbuka, apa itu suku kata tertutup, apa itu suku kata terbuka dan tertutup, apa itu suku kata tertutup dan terbuka, maka di akhir pelajaran nanti anak-anak dapat membaca ayat mudah. Jadi pelajaran ke-10 ialah anak-anak mampu membaca ayat mudah.
Okey, jadi apabila anak-anak sudah mengenal pasti setiap huruf, sudah mampu menulis setiap huruf, sudah mampu menyambung huruf ba dan juga huruf ta, huruf sin dengan huruf jim, huruf ha dengan huruf kha, maka secara tidak langsung insya-Allah anak-anak mampu membaca setiap ayat dan perkataan mudah dengan lancar dan cemerlang insya-Allah. Dan Ustazah akan bantu anak-anak daripada awal hingga akhir. Ustazah akan bantu anak-anak daripada kenal huruf sehingga anak-anak mampu menulis, anak-anak mampu mengeja dan juga anak-anak mampu membaca insya-Allah. Jadi anak-anak, Ustazah berharap agar anak-anak mendapat input pada hari ini, anak-anak mendapat maklumat pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita di dalam kelas yang akan datang pada hari yang sama dan juga waktu yang sama. Saya berharap agar anak-anak seronok dan terhibur pada hari ini. Yang penting anak-anak mesti sentiasa bersemangat dan seronok untuk menyertai kelas bersama dengan Ustazah Jannah. Jadi terima kasih anak-anak semua di atas kerjasama yang diberikan, kerjasama baik yang diberikan kepada Ustazah. Hingga jumpa lagi anak-anak pada waktu dan hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.